Anybody else? Dalam gambar-gambar nanti saya akan Yes. after the event nanti Isaac akan tolong saya, so dia akan Ano? angkat dan lepas tu saya akan terus WhatsApp ataupun Telegram kepada rakan-rakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang sedang menonton Majlis Pengiktirafan Syarikat Multi-Level Marketing Patuh Syariah TDC Holdings Sendirian Berhad pada tengah hari ini. I'd like to also welcome all of the guests here today who are currently watching on Facebook as well. Thank you so much for being here with us on this lovely day. Of course, sebelum majlis diteruskan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Seperti tertulis di bawah sini, saya Syafiq Chulan selaku pengacara anda pada hari yang cukup penting buat syarikat TDC Holdings Sendirian Berhad. Pada hari ini, saya akan kongsikan sedikit sebanyak berkenaan dengan tujuan utama kita berada di majlis ini dan latar belakang TDC Holdings Sendirian Berhad. Sudah tentu selepas ini penonton akan menyaksikan acara secara langsung iaitu acara pengiktirafan Syarikat Multi-Level Marketing Patuh Syariah oleh Lariba Consulting dan menandatangani perjanjian untuk melantik Lariba Consulting sebagai penasihat syariah kepada syarikat TDC. Di samping itu, di dalam majlis ini kita akan dengarkan tentang pengertian utama patuh syariah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, TDC Holdings Sendirian Berhad telah menerima anugerah SME 100 Awards 2020 Fast Moving Companies dan syarikat multi-level marketing yang telah menerima sijil patuh syariah berserta sijil akta jualan langsung. Tanpa melengahkan masa, mari kita dengarkan daripada Ketua Pegawai Eksekutif TDC Holdings Sendirian Berhad, Encik Muhammad Hafizuddin Hugh bin Abdullah untuk kongsikan ucapan beliau. Dipersilakan Encik Muhammad Hafizuddin Hugh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC kita yang cukup semangat. Okay, Syafiq Chulan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi buat semua yang berada di Facebook. Mohon maaf kali ini majlis ini semua orang terpaksa tengok melalui online sesuai dengan the new normal. Kita tidak boleh buat majlis secara offline dan tapi ada nikmat dan ada hikmahnya. Sesungguhnya melalui online ni kita boleh berjumpa walaupun kita ada di mana-mana saja. Dan saya mendapati ada juga daripada Brunei menyertai bersama dengan kita diwakili oleh Anjung Food Company AFC. Dan terima kasih kepada ramai lagi yang berada follow kita daripada Sabah, Sarawak, daripada Perlis sampai ke Johor. Sesungguhnya majlis pematuhan syariah kadang-kadang bagi seorang yang bukan Islam, malah bagi seseorang yang Islam, dia akan terasa sedikit pelik dan sedikit seperti kurang penting. Sesungguhnya benda itu tidak termaktub dalam undang-undang di dunia ini. Malah di mana-mana undang di Malaysia ini pun tidak ada satu syarat wajib untuk mematuhi syariah. Tetapi namun begitu, saya selalu ingat apabila kita membeli sesuatu barang elektrik, wahai membeli barang sebesar seperti sebuah kereta pun, kita akan diberikan buku panduan. Okay, kita beli TV sebuah sebesar TV pun akan ada buku panduan. Dan biasanya kita sebagai membeli pengguna ni, kita beli TV, buku panduan kita buang di tepi kotak. Bila rosak baru nak cari. Itu pun selepas ketuk-ketuk dulu TV sampai tak boleh fungsi baru cari buku panduan. Begitu juga bagi saya, jikalau barang elektrik ataupun kereta pun ada buku panduan setebal ini, apatah lagi kalau kita nak jadi seorang manusia di muka bumi ini. Dia mesti berdasarkan sebuah buku panduan. Dan apakah buku panduan itu? Sebab itu pentingnya dalam perlembagaan Malaysia pun ada termaktub bahawanya kita kena ada agama. Sesungguhnya agama itu memberikan
satu panduan kepada hidup kita. Dan untuk sebagai seorang Muslim, saya seorang Islam, buku panduan kita tidak lain tidak bukan adalah Quran dan Sunnah. Dan buku panduan itu yang mengajar diri kita macam mana nak jadi seorang manusia, macam mana nak berhubung sesama manusia, dan macam mana nak berhubung sesama Tuhan yang kita tidak nampak tapi dia wujud. Dan Tuhan yang menciptakan kita ini memberikan wahyu dan memberikan hikmah serta menyampaikan firman untuk memberikan satu panduan macam mana kita hidup di muka bumi ini boleh bahagia, boleh gembira, boleh berjaya, dan bukan saja semasa di dunia ini, tetapi apabila kita kembali semula kepada pencipta kita, macam mana kita boleh menjawab apakah amanah yang Tuhan yang ciptakan kita sudah berikan itu, adakah kita laksana amanah dengan bagus, kita melaksanakan tanggungjawab kita dengan baik. Dan sesungguhnya buku panduan ini yang saya peribadi pegang, yang saya berharap setiap orang tanpa kisah agama di luar sana yang berikuti sama dengan Facebook kita, kita mesti ada satu buku panduan untuk hidup kita. Bukan pakai suka hati seperti mana apabila TV kita rosak, tak keluar cerita, kita pakai ketuk je. Kita mesti ada buku panduan. Tak kisah agama, tak kisah bangsa, tak kisah negara. Dia ada satu buku panduan. Dan buku panduan yang kita gunakan di TDC Holding Sdn Bhd ada berlandaskan Quran dan Sunnah. Satu buku yang diturunkan lama, satu wahyu yang diturunkan lama sejak daripada Nabi Adam alaihissalam lagi. Macam mana nak jadi manusia, macam mana nak beribadah, dan macam mana nak mengekalkan silaturahim, dan macam mana nak bermuamalat ataupun berniaga. Sesungguhnya Islam satu jalan yang sangat indah, bukan sekadar agama untuk ibadah, tetapi satu petua untuk hidup di muka bumi ini dan melakukan urus niaga. Pun ada tertulis di buku panduan agung ini yang dinamakan dengan Al-Quran. Jadi dalam ini kita memerlukan buku panduan, tapi macam mana pun bukan bermaksud kita ada buku panduan, kita sudah boleh pandai berdasarkan buku panduan untuk baiki kereta kita sendiri. Ada siapa di sini buka buku panduan sudah boleh tukar minyak selenda? Ada siapa di sini buka buku panduan sudah boleh baiki enjin, boleh tune exhaust bike, ataupun boleh baiki aircon dalam kereta? Tidak. Sesungguhnya buku panduan tu ada banyak benda yang kita tidak faham. Kita boleh tengok gambar, kita boleh baca, tetapi ada banyak benda kita tak faham. Dan di situlah kita memerlukan mekanik, kita memerlukan penasihat, kita memerlukan orang yang expert, kita memerlukan car expert untuk kereta kita memerlukan mekanik, kita memerlukan orang yang membaiki pipe air di rumah kita memerlukan kontraktor. Dan dalam hidup kita pun yang berlandaskan Al-Quran, kita memerlukan seseorang yang pakar macam mana boleh memperbaiki, terutamanya di TDC Holding, cara kita bermuamalat, cara kita berkomunikasi, cara kita melakukan bisnesnya. Dan buku panduan tu yang dipandukan Al-Quran, kita memerlukan ustaz dan juga orang yang alim ulama, serta orang yang betul-betul ada ilmu tentang muamalat Islam, tentang kewangan Islam, dan tentang macam mana kita nak urus takbirkan bukan sahaja dalaman syarikat kita, tetapi luaran syarikat kita. Dan di situlah kenapa TDC Holding Sdn Bhd berlantik, menjemput dan merayu sebenarnya Lariba Consulting yang dipimpin oleh CEO beliau, CEO Lariba Consulting, Ustaz Abdul Aziz. Ataupun lebih family dikenali sebagai Ustaz Lariba, seperti mana nama Facebook page beliau. Jadi Ustaz terkenal sebagai seorang yang berjuang, pelawan para scammer. Facebook page beliau, Ustaz Lariba, bukan sekali dikencam oleh para scammer, para forex trader, dan ramai lagi orang-orang di luar sana yang mengencam, yang menghentam, tetapi tetap Ustaz Lariba menegas dan mengekalkan pandangan dia dan mengekalkan pendirian dia untuk terus mempertahankan apa yang dia ajar oleh buku panduan yang paling agung ini. Dan dia sampaikan ilmu tanpa leka, tanpa lela, dan tanpa tergugak oleh siapa-siapa. Dan sifat beginilah yang saya peribadi suka. Sebab saya suka mencabar sesuatu yang payah. Saya suka mencabar diri saya untuk melakukan, mengikuti satu piawai yang paling sukar. Dan sesungguhnya Ustaz Lariba dalam senarai TDC Holding sebagai salah seorang penasihat pematuhan syariah yang sangat mustahak supaya kita boleh cuba mencabar
adakah dengan piawaian Ustaz Lariba ini kita boleh lepas tak? Bukan saja dari segi produk, bukan saja dari segi pengurusan syarikat, bukan saja dari segi pemasaran, bukan saja dari segi cara pembayaran bonus, malah sebenarnya Ustaz Lariba audit sampai diri saya sendiri. Ustaz Abdul Aziz kenal saya sudah lama dan beliau audit pemula daripada pemilik syarikat lagi sebelum beliau memutuskan untuk mengaudit syarikat secara keseluruhannya. Dan memang sangat suka prosesnya dan saya ingin sini mengucapkan jutaan-jutaan terima kasih kepada semua barisan kaki tangan TDC Holding Sdn Bhd yang bertukus lumus untuk ikut timeline Ustaz. Sesungguhnya memang Lariba Consulting ni sangat susah. Kadang-kadang dia minta benda tu 12 tengah malam kena hantar. Tapi macam mana pun dedikasi, berdikari dan motivasi barisan staf TDC Holding Sdn Bhd sangat luar biasa. Sangat memberikan kerjasama. Mereka sanggup OT, sanggup bersusah payah, sanggup belajar untuk memenuhi apa yang diminta oleh Lariba Consulting dan proses pengauditannya tidak senang, tidak semudah apa yang kita nampak dan tidak sesusah juga apa yang kita fikir sebenarnya. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada semua barisan staf TDC dan saya ingin menyampaikan penghargaan dan jutaan terima kasih juga kepada semua yang follow di depan Facebook ini dan akan bakal follow dan akan ikuti video ini kepada semua pengedar-pengedar TDC. Terima kasih atas sokongan, kepercayaan selama ini. Terima kasih juga kepada para pengguna produk-produk TDC. Tanpa sokongan kalian semua, TDC tak wujud hari ini. Hafiz Hugh yang budak bentar ni masih tak ada siapa dikenali. Masih duduk kedai kopi, tak ada siapa kenal. Dan saya masih berharap satu hari nanti, jumpalah saya, tegurlah. Saya masih Hafiz Hugh yang dulu, kini dan selamanya. Dan terima kasih kepada semua orang menolong TDC sampai ke tahap ini secara langsung dan tidak langsung. Saya ingin melafazkan syukur kepada Hadrat Ilahi. Terima kasih kepada Allah SWT. Tanpa Allah memberikan hidayah saya 11 tahun lepas, tanpa Allah kutip saya balik daripada pintu neraka, tak ada saya pada hari ini. Dan saya sangat syukur Allah berikan hidayah dan saya mohon semua di depan sini, doakan saya sentiasa dikekalkan dalam hidayah, terus diberikan taufik dan terus perjuangkan buku panduan yang teragung ini dan terus berjuangkan bersama-sama kita menyebarkan budaya TDC yang dengan tagline-nya membina legasi di dunia, membina istana di syurga. Terima kasih kepada semua buat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia ucapan yang sangat hebat, sangat mantap dan penuh semangat daripada Encik Muhammad Hafizuddin Hugh bin Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif TDC Holding Sdn Bhd. Dan saya nak highlight sedikit di sini kata-kata daripada Encik Muhammad Hafiz, iaitu perniagaan berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah, di mana kita akan lebih mendalam ya. Kita akan mengkaji selepas ini bersama dengan Ustaz. Dan juga kepada semua penonton, jangan lupa, ini yang paling penting sekali ya. Jangan lupa untuk layari website c2joy.net ataupun tdc2joy.com untuk maklumat lebih lanjut berkenaan TDC ataupun C2Joy, dan juga ini penting juga, like, follow dan share Facebook C2Joy HQ dan juga Instagram C2Joy HQ. Baiklah, seterusnya, seperti mana yang disebutkan oleh Encik Hafizuddin juga sebentar tadi, Lariba Consulting telah memberikan pengiktirafan penuh kepada TDC, iaitu patuh syariah. Telah diamanahkan untuk menjadi penasihat syariah buat syarikat TDC juga yang akan adakan selepas ini. Sebelum itu juga, kita akan juga ya memperkenalkan Ketua Pegawai Eksekutif Lariba Consulting, iaitu Ustaz Abdul Aziz bin Muhammad Nur, di mana Ustaz ini lebih dikenali sebagai Ustaz Lariba. Beliau akan menceritakan lebih lanjut tentang pengertian sebenar patuh syariah dan juga penambahbaikan yang telah dilakukan oleh TDC dari segi operasi serta pelan pemasaran TDC Holding Sdn Bhd. Dengan itu, dipersilakan Ustaz Lariba. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Encik Muhammad Hafizuddin Hugh bin Abdullah, CEO TDC Holding Sdn Bhd. Cik Nur Farisha Ahmad Musli, Eksekutif Syariah TDC Holding Sdn Bhd. Yang berusaha pengurusi majlis Encik Syafiq Culan,
para pemberita, tuan-tuan serta puan-puan, para jemputan yang saya hormati sekalian. Saya mewakili Lariba Consulting ingin merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jualah kita dapat bersama-sama meraihkan majlis pengiktirafan pematuhan syariah syarikat TDC Holding Sdn Berhad. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita semua sama ada Islam atau bukan Islam, sama ada suka atau tidak, sama ada mahu atau tidak, kita semua adalah dalam perjalanan menuju ke destinasi yang amat jauh, iaitu perjalanan menuju ke alam akhirat. Di akhirat nanti, setiap kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab beberapa perkara seperti yang disebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, tidak akan berganjak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat di sisi Tuhannya sehingga akan ditanya tentang 5 perkara, tentang umurnya, dalam apa ia gunakan, tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan, tentang hartanya, dari mana ia perolehi dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa ia amalkan dari apa ia ketahui, yakni ilmu. Bertitik tolak daripada hadis inilah, dengan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada syarikat Lariba Consulting sebagai penasihat syariah, setakat pengetahuan kami telah melakukan penelitian dan penambahbaikan kepada operasi dan pelan pemasaran TDC Holding Sdn Berhad. Selain daripada mengesahkan bahawa produk Situ Joy mempunyai piawaian halal JAKIM serta mematuhi piawaian tempatan dan antarabangsa dalam penghilangan makanan, kami juga telah meneliti sebanyak 17 aspek operasi syarikat, sebanyak 12 aspek pelan pemasaran, merubah 2 kontrak serta membantu untuk mewujudkan 2 kontrak dan 5 SOP dan polisi yang baru. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pematuhan syariah sebenarnya bukanlah sekadar memastikan pekerja-pekerja menutup aurat, bukanlah sekadar memastikan ada surau dengan kiblat yang betul, bukanlah sahaja memastikan pekerja-pekerja berpuasa di bulan Ramadan, bukanlah sekadar mengadakan tazkirah pada hari-hari Jumaat, bukanlah sekadar memastikan tiada campuran khinzir atau arak dalam produk. Ya, perkara-perkara itu adalah tidak kurang pentingnya. Namun patuh syariah adalah lebih daripada itu. Pematuhan syariah sepatutnya menentukan sama ada syarikat bersih daripada antaranya unsur-unsur riba, gharar atau kesamaran, maisir atau judi, tadlis atau penipuan, ikrah atau paksaan, dan ghubnun atau manipulasi harga. Seterusnya, memastikan segala janji-janji syarikat kepada pekerja, kontraktor, pembekal dan pelanggan adalah ditunaikan sebaik mungkin melalui kontrak, akad ataupun polisi yang berkaitan. Malah, pematuhan syariah secara umum adalah untuk memastikan tiada apa-apa ketidakadilan dalam urus niaga syarikat. Adil dalam arti kata mematuhi the law and the lawgiver, iaitu mematuhi undang-undang negara dan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira untuk orang Islam, untuk orang bukan Islam, atau untuk segala makhluk di muka bumi ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang maksudnya, dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Pematuhan syariah bukanlah sesuatu yang asing dan unik untuk orang-orang Islam sahaja. Pematuhan syariah sebenarnya adalah aspek universal values atau nilai sejagat kepada semua manusia. Tetapi universal values ini diketepikan oleh majoriti syarikat demi untuk mengaut untung sebanyak mungkin dengan apa cara sekalipun. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dengan memperolehi pengesahan patuh syariah, ia bukanlah sepatutnya merupakan satu titik noktah di mana tamatnya usaha penambahbaikan, malah ia merupakan satu titik permulaan untuk membuktikan bahawa kepatuhan syariah itu adalah jalan terbaik untuk berjaya di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat,
dengan sentiasa memperbaiki diri dan syarikat berdasarkan syarak. InsyaAllah. Apabila sesuatu syarikat disahkan patuh syariah, maka tiada lagi teka-teki atau tanggungjawab ke atas pelanggan. Tanggungjawab untuk terus patuh syariah terletak di atas bahu penasihat syariah dan juga syarikat. Dan itulah tanggungjawab yang amat berat. Jika tanggungjawab itu tidak dilakukan dengan betul, maka kami terpaksalah menjawabnya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti apabila beribu-ribu pelanggan akan menuntut ke atas kami akan kesalahan dan kecuaian kami. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tanggungjawab untuk memastikan sama ada semua amalan individu dan syarikat patuh syariah adalah penting dan sepatutnya dijadikan sebagai satu amalan natural atau semula jadi. Namun sebelum amalan itu menjadi semula jadi, ilmu perlu dicari dan dipelajari, terutama sekali ilmu fiqh muamalat. Kita semua mendapati masyarakat kita umumnya akan terbeliak mata atau akan melompat kemarahan apabila berhadapan dengan isu-isu berkenaan daging khinzir atau arak. Namun sebaliknya, tiada reaksi serupa kelihatan apabila berhadapan dengan isu-isu, contohnya isu riba. Walhal dosa riba itu adalah antara dosa-dosa besar dan berpotensi untuk menjadikan kita ahli neraka seumur hidup di akhirat. Dan seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, TDC Holding Sdn Bhd juga telah menunjukkan satu contoh yang terpuji dalam berkongsi untung dengan masyarakat. Bukan sahaja melalui insentif wajib kepada pengedar yang layak, malah melalui sumbangan infak dan wakaf kepada NGO, orang perseorangan, ma'at tahfiz, masjid, surau, persatuan serta program-program kebajikan dengan menyumbang lebih daripada 5 juta ringgit dalam tahun 2020 sahaja. Syabas dan Alhamdulillah. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada syarikat TDC Holding Sdn Bhd, terutama sekali kepada CEO-nya, Encik Muhammad Hafizuddin Hugh bin Abdullah, kerana telah berusaha dengan begitu gigih sekali selama 7 bulan untuk merealisasikan visi untuk patuh syariah bagi operasi dan pelan pemasaran syarikat. Saya berdoa semoga usaha-usaha TDC Holding Sdn Bhd akan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan syarikat akan terus maju dalam membantu syarikat memperolehi rezeki yang halal, membantu masyarakat memperolehi rezeki yang halal dan thayyiban, bebas daripada unsur-unsur tidak patuh syariah serta dapat menikmati produk-produk yang berkualiti. Semoga TDC Holding Sdn Bhd akan menjadi contoh dan model terbaik kepada syarikat-syarikat yang ingin patuh syariah. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Lariba daripada Lariba Consulting kerana memberikan penjelasan yang cukup terperinci. Untuk mempelajari ilmu muamalat, tuan-tuan dan puan-puan boleh layari www.facebook.com/ustazabdulazizmn. Jadi silakan ya layari laman tersebut. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu kita telah sampai ke kemuncak acara pada hari ini. Inilah dia saat yang ditunggu-tunggu. Saya ingin menjemput Encik Muhammad Hafizuddin Hugh bin Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif TDC Holding Sdn Bhd, dan Ustaz Abdul Aziz bin Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Lariba Consulting untuk acara pengiktirafan syarikat multi-level marketing patuh syariah. Pengiktirafan ini akan diberikan oleh Lariba Consulting kepada TDC Holding Sdn Bhd. Dengan itu, kita akan saksikan pemberian sijil pengiktirafan daripada Ustaz Lariba kepada Encik Muhammad Hafizuddin. Dipersilakan.
tahniah diucapkan kepada TDC Holding Sdn Bhd atas pengiktirafan syarikat multi-level marketing Pato Syariah. Dan sebelum kita ke acara yang seterusnya, TDC Holding Sdn Bhd ingin memberikan sedikit cendera hati kepada Ustaz Lariba daripada Lariba Consulting sebagai tanda penghargaan. Mari kita saksikan. Ini ada hadiah sedikit cendera hati daripada TDC kepada Lariba Consulting. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya acara yang cukup penting juga ya. Menandatangani memorandum perjanjian TDC Holding Sdn Bhd untuk melantik Lariba Consulting sebagai penasihat patuh syariah secara rasmi pada hari ini. Sekali lagi dijemput Encik Muhammad Hafizuddin dan juga Ustaz Abdul Aziz ya untuk menandatangani perjanjian ini dan seterusnya membuat pertukaran dokumen. Dipersilakan. Dan kita akan saksikan sekarang di skrin di mana kedua-dua individu ini akan menandatangani dokumen terlebih dahulu dan menggunakan sanitizer pada waktu ini. Dan di atas perjanjian ini kita akan saksikan juga tanda tangani diletakkan di sebelah kanan dokumen yang bakal disaksikan oleh beratus penonton yang sedang menonton sekarang. Dengan itu kita akan lakukan pertukaran dan ditandatangani sekali lagi oleh kedua-dua individu yang cukup penting ini. Sekali lagi, kita lah menjadi saksi pada saat yang cukup bersejarah ini buat Lariba dan juga TDC. Baiklah, Alhamdulillah. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada TDC Holding Sdn Bhd dan juga terima kasih diucapkan kepada Lariba Consulting yang telah pun dilantik sebagai penasihat syariah buat syarikat TDC Holdings Sdn Bhd. Seterusnya, kita akan teruskan dengan acara yang sangat-sangat dinantikan oleh pihak media juga. Majlis akan diteruskan dengan acara sidang media yang akan diadakan secara virtual. Harap semua pihak media dapat bersedia untuk sesi ini. It's very important because we want to hear the feedbacks from the media themselves. So we are going to see this happen in a short while. Soalan yang akan dikemukakan dalam bahasa Malaysia pun boleh, bahasa Inggeris pun boleh juga. Jadi sebelum mengemukakan soalan, sila perkenalkan diri anda dan juga kepada siapa soalan yang akan ditujukan ya. Dan itu sama ada boleh pilih untuk Encik Muhammad Hafizuddin ataupun kepada Ustaz Abdul Aziz. Jadi boleh pilih untuk ajukan soalan untuk dipilih. Baiklah. Dengan itu, mari kita mulakan dengan soalan yang pertama daripada pihak media sendiri pada hari ini. Assalamualaikum. Saya Cik Lily daripada CikLilyPutih.com. So saya nak tanya Ustaz Abdul Aziz lah mengenai kriteria yang paling utama yang diambil kira oleh Lariba Consulting dalam menganugerahkan gelaran patuh syariah kepada TDC. Itu je. Sekian. Soalannya ialah macam mana kita lakukan untuk patuh syariah. Ya. Mula-mula sekali kita kena ada certain standard ataupun piawaian lah untuk menentukan syarikat itu patuh syariah atau tidak. Dalam industri MLM tidak ada standard sebenarnya dalam Malaysia ini. Yang ada cuma ialah garis panduan MLM patuh syariah daripada JAKIM. Itu cuma garis panduan. Ya, garis panduan ini adalah untuk orang kata apa, untuk pelan pemasaran sahaja.
Jadi apa yang Lariba Consulting buat ialah kami menokok tambah keperluan-keperluan seperti macam mana syarikat tu akan patuh syariah. Contohnya, kami pastikan syarikat itu bayar zakat. Yang keduanya, kami pastikan syarikat itu tidak ada investment ataupun meletakkan wang mereka dalam perbankan konvensional yang berasaskan riba. Dan juga kami pastikan kontrak-kontrak yang dibuat oleh syarikat seperti kontrak untuk pengedar, kontrak untuk pembekal, semuanya kontrak berasaskan dan juga patuh syariah. Seperti tak ada elemen riba, tak ada elemen orang kata apa, pricing yang tak orang kata apa, yang tak tepat. Dan juga seperti untuk pengedar, kami pastikan supaya syarat-syarat yang diletakkan oleh syarikat adalah patuh syariah. Contohnya, syarikat berjanji nak bayar sekian-sekian insentif, dia kena bayar sekian-sekian insentif. Dan juga syarikat pun pada dasarnya mematuhi syariah dari segi kalau pengedar itu meninggal dunia, pengedar itu tak ikut syarat, macam mana. Jadi itu adalah asas-asas dalam fiqh muamalat yang kami ikut. Baiklah, terjawab soalan tersebut. Terima kasih Lily daripada cikliliputih.com. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan teruskan dengan soalan nombor 2. Dipersilakan. Persilakan Cik Maha. Assalamualaikum. Saya Maha Mahu. Saya nak bertanyakan, boleh tak tuan ceritakan sedikit sejarah penubuhan syarikat TDC Holding ni? Secara ringkas lah. Dengar tak? Okey, jelas boleh. Maksud tu Tuan Maha ingin bertanya tentang penubuhan TDC, betul tak? Ya, okey. Bismillahirrahmanirrahim. TDC Holding sebenarnya didubuhkan pada tahun 2016, akhir tahun 2016. Okay, berdaftar di Kuala Lumpur, tetapi kita bermula di Bacok, Kelantan. Dan kemudiannya kita berpindah ibu pejabat kami pergi ke Kota Baru, Kelantan. Dan pada tahun sekitar 2019, kita membuka cawangan di Kuala Lumpur. Dan kemudian kita membesarkan lagi operasi kita dengan berpindah kepada pejabat yang jauh lebih besar yang berada di Ceras. Dan di Kota Baru pun kita berpindah kepada pejabat yang jauh lebih besar, dibangun yang lebih besar untuk menanggung operasi syarikat yang mempunyai staf hampir 30 orang. Dan Alhamdulillah setakat ini kita sudah ada rancangan untuk pembukaan kilang yang berada di Pasir Mas Halapak, Pasir Mas Kelantan. Dan juga kita akan ada perancangan untuk membuka lagi, membindah ataupun mungkin membindah pusat operasi kita ke Selangor, dan masih dalam proses untuk mencarikan lokasi yang sesuai, tapi tertunda sikit sebab PKP. Dan juga dalam penilaian TDC pun kita dalam proses untuk membuka di luar negara, yang sudah buka hampir setahun lebih adalah di Brunei, dan kita juga akan melihat di Asia Pasifik ini ada mana-mana negara yang sesuai untuk kita dibuka. Ya, Tuan. Ya, Cik Maha, terjawab ya soalan tersebut? Okey. Terima kasih Cik Maha daripada mahamahu.com. Baiklah, kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Dipersilakan. Baik, Bella. Dipersilakan dengan soalan seterusnya. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Boleh dengar tak? Okey, saya Bella Jamal daripada bellajamal.com. Jadi saya nak ajukan soalan untuk Encik Hafizuddin. Boleh terangkan tak khasiat atau kebaikan kedua-dua jenama susu kolesterol yang dikeluarkan oleh TDC Holdings? Okey, Assalamualaikum ya, Cik Bella. Secara amnya, produk-produk TDC kita fokus kepada kesihatan. Kita fokus kepada kesihatan dan juga kecantikan. Jadi kolostrum adalah salah satu produk di bawah TDC Holding Sdn Bhd, dan kolostrumnya sangat penting di luar negara, tetapi
harganya sebenarnya agak mahal. Kalau kita boleh buat research melalui online, melalui Lazada ke mana-mana website, di luar negara pun di Amazon, kita akan mendapati sebenarnya produk kolostrum ataupun lebih sinonim dengan bahasa Malaysianya, produk susu awal lembu ini, harganya adalah agak mahal. Saya merujuk sini adalah produk kolostrum yang asli, bukan yang campuran dengan gula ataupun dengan benda-benda lain. Jadi produk kolostrum yang asli harganya sangat mahal, dia boleh mencecah RM200-300. Malah 2 tahun lepas, saya berkesempatan bersama dengan pengedar-pengedar TDC melawat negara di New Zealand. Di New Zealand sendiri, salah sebuah negara yang memproduksikan susu menjual kolostrum dengan harga yang cecah RM300-400 Malaysia satu kotak. Dan inisiatif TDC untuk mengekalkan kualiti produk susu awal lembu ini dan dengan harga yang cuba untuk sampai ke tahap mampu milih adalah di mana kita mengimportkan bahan mentah daripada New Zealand. Jadi bila mengimport bahan mentah, dia punya tax, dia punya costing semua akan jadi jauh lebih murah daripada kita import terus sebotol ataupun satu kotak ataupun satu tin susu terus daripada New Zealand. Jadi kita importkan bahan mentah dan kita proses bersama dengan rakan strategi TDC Holding Sdn Bhd, Olga Bio Manufacturing Sdn Bhd untuk menghasilkan, mempackingkan dan make sure serta semua benda kita buat di Malaysia supaya boleh merendahkan harga dia. Jadi perumpamaan untuk orang senang faham adalah seperti kereta yang CBU dengan CKD. Jadi satu bila CKD dia complete knockdown. Jadi harga dia boleh jauh lebih murah daripada import sebuah kereta terus masuk ke Malaysia. Jadi ini antara cara kita untuk mengekalkan kualiti bahan mentah, mengekalkan kualiti produk tetapi dengan harga yang jauh lebih mampu milik oleh semua orang berdasari produk kolostrum terbaik dalam New Zealand, produk susu awal lembu yang paling asli. Ini cara kita. Baiklah, soalan berkenaan produk telah pun terjawab. Cik Bella okey dengan jawapan tersebut? Okey, perfect. Dengan itu, terima kasih Bella daripada bellajamal.com. Kita akan teruskan soalan yang seterusnya. Persilakan. Assalamualaikum, saya Atira daripada Utusan. Boleh dengar saya? Saya ada dua soalan. Pertamanya berkenaan dengan status sebagai syarikat multi-level marketing di mana sekarang ni kita semua tahu isu ini sebenarnya satu isu juga apabila ramai yang akan mempertikaikan tentang multi-level marketing itu sendiri sebab ramai yang mungkin semua orang tahu ada isu yang kata terlibat dengan scam dan sebagainya lah. Maksudnya jadi tabu perkataan MLM tu sendiri. Jadi bagaimana CEO melihat situasi ini untuk kata mengembalikan pengguna dan juga kita punya masyarakat punya pandangan ke arah yang lebih positif lah terhadap syarikat TVC sendiri. Kemudian yang kedua soalannya ialah kenapa fokus kepada pengeluaran susu kolostrum itu sendiri. Mungkin kenapa tak fokus pada produk lain ke contoh. Okey, itu saja dari saya. Okey, terima kasih Cik Atira daripada Utusan. Saya menjawab soalan pertama dulu. Sebab seperti apa yang saya ceritakan tadi semasa permulaan program, permulaan majlis tadi adalah sangat penting apabila kita sebagai manusia hidup di muka bumi ni ada satu buku panduan, iaitu buku panduan bagi peribadi saya adalah buku panduan yang paling agung, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita tanpa buku panduan, kita buat apa benda pun kita akan tersasar daripada landasan yang sebenar. Okay, tidak kisah sama ada multi-level marketing, sistem ejen, sistem pengedaran, sistem peruncitan, apa jua cara, walaupun kita jual online pun boleh ada penipuan. Jadi sangat mustahak bagi sebuah syarikat ataupun mana-mana usahawan, mana-mana individu yang ingin melakukan perniagaan perlu berlandaskan apa yang diajar oleh Quran dengan Sunnah, apakah buku panduan yang kita rujukkan. Tidak kecuali juga lebih-lebih kepada MLM. Kenapa MLM ni selalu disinonimkan sebagai satu skim piramid ataupun skim cepat kaya? Sebabnya, skim-skim cepat kaya, skamer-skamer ni banyak terlindung di bawah payung multi-level marketing. Banyak terlindung di bawah tema-tema seperti sistem agent, sistem dropship,
Dan terkini banyak terlindung di bawah online selling seperti Lazada, seperti Shopee dan lain-lain. Jadi semua ini, skamer-skamer ni mereka akan guna apa jua cara sahaja untuk menghalalkan penipuan mereka. Dan sesungguhnya MLM adalah satu zon kelabu yang banyak orang suka gunakan, suka menumpang lisen, menumpang nama MLM ni supaya boleh menghalalkan penipuan-penipuan, sindiket-sindiket haram mereka di sebaliknya. Dan secara tak langsung merosak, menjahanamkan dan memburukkan nama MLM. Dan saya lihat sekarang orang guna sistem agent, guna sistem dropship dan berlaku benda-benda yang sama yang kita boleh lihat. Banyak scam-scam terlaku di bawah payung, di bawah jenama, di bawah sistem agent, sistem online. Jadi penipuan akan terus-menerus berlaku kalau pengusaha sendiri, usahawan sendiri, mara pengedar-pengedar dan peniaga-peniaga tidak ada satu buku panduan. Dan saya nasihat peribadi, saya nasihat semua orang di luar sana, kalau nak cari perniagaan, kita sebagai seorang Muslim, carilah sebuah perniagaan yang betul-betul berlandaskan buku panduan yang betul. Jangan berlandaskan buku panduan entah main mana-mana. Sesungguhnya kalau kita nak baiki TV pun, kita kena cek buku panduan TV. Kita tak boleh cek buku panduan microwave, micro oven untuk baiki TV kita, betul tak? Begitu juga dalam hidup kita, dalam perniagaan kita, waspada. Hati-hati dalam pemilihan. Sesungguhnya di luar sana, ramai sangat orang yang lupa Allah, lupa Tuhan, memanipulasikan sistem agent, sistem dropship, sistem multi-level marketing untuk kepentingan peribadi, untuk nafsu sawa sendiri. Dan akhirnya yang menjadi mangsa adalah orang ramai, orang awam di luar sana. Jadi benda itu sangat mustahak. Kenapa MLM pun wajib, bagi saya wajib ada sistem pematuhan syariah yang komprehensif seperti apa yang dibawakan oleh Ustaz Lariba ataupun Lariba Consulting bawakan untuk sentiasa audit, sentiasa nasihat, sentiasa betulkan diri kita dalam mengamalkan sistem muamalat. Adakah saya menjawab soalan pertama bagi Cik Atira? Okey, terima kasih. Jadi untuk soalan kedua adalah tentang boleh ulang semula, minta maaf saya tak sempat nak catat. Okey, maaf. Ya, Okey. maaf. Kenapa fokus kepada pengeluaran susu kolostrum? Mengapa tidak cuba kepada produk-produk lain lah? Mesti ada keistimewaan sendiri, mungkin boleh share kepada kami. Itu saja. Sebenarnya semasa mengasaskan TDC Holding Sdn Bhd, saya ada buat sedikit research. Sampai hari ini masih saya tengah follow. Sebenarnya industri produk susu ni bukan produk tenusu. Susu adalah salah satu produk tenusu. Jadi produk tenusu termasuk cheese dan lain-lain. Ada banyak lagi. Jadi susu merupakan salah satu segmen yang agak besar dalam produk-produk tenusu di sedunia. Kalau ikutkan catatan pada tahun 2019, 2020, jumlah demand, iaitu market, satu dunia punya market share adalah sebanyak 673 juta US dollar, iaitu lebih kurang 2.5-2.4 bilion ringgit Malaysia di seluruh dunia. Dan khusus untuk Malaysia saja, jumlah itu lebih kurang 1.4 bilion lebih kurang, kalau tak silap saya, kalau salah betul kan. Jadi 1.4 bilion ini adalah satu market yang cukup besar sebenarnya. Dan kesedaran orang tentang kepentingan produk tenusu khususnya di Asia Pasifik ni memang kurang. Kalau berbanding dari luar negara, kita boleh nampak khususnya negara-negara barat, mereka pagi mereka akan minum milk, mereka akan minum susu. Okay, begitu juga antara negara yang terkenal dengan panjangnya usia, panjangnya umur, sihatnya mereka walaupun pada zaman warga emas seperti negara Jepun, mereka mengamalkan susu sebagai salah satu minuman semasa sarapan dan sebelum tidur mereka. Begitu juga di negara-negara yang pengeluar susu utama seperti New Zealand, seperti India, seperti Amerika Syarikat. Jadi negara-negara ini mereka mengamalkan produk tenusu sebagai satu produk penting, produk asasi harian mereka. Dan situ boleh nampak kenapa dia orang punya kesihatan, mereka punya jangka hayat penduduk mereka lebih panjang. Dan semua ini merupakan satu potensi yang cukup besar untuk TDC Holding Sdn Bhd dengan 1.4 bilion market share ini.
Dan Alhamdulillah, setakat ini TDC Holding Sdn Bhd adalah lebih kurang dalam 5% market share di Malaysia. Dan kita akan cuba untuk usahakan lagi untuk sama-sama seperti apa yang dilakukan oleh Starbucks, seperti apa yang dilakukan oleh syarikat-syarikat gegasi lagi, boleh menakluki ataupun mempunyai market share sampai 27 hingga 35% di seluruh Malaysia, insyaAllah. Dan kita akan cuba untuk ekspor di luar negara nanti. Ya, terima kasih, Mr. Adil. Terima kasih Cik Atira. Cik Atira, okey? Soalan jawapan telah pun diberikan, okey? Alright. Jadi terima kasih sekali lagi Cik Atira daripada utusan. Kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Dan soalan seterusnya akan diberikan oleh Cik Zubaidah daripada Cosmo. Silakan. Assalamualaikum. Okey, soalan saya. Okey, setakat ni ada dua produk susu kolesterol lain di bawah TDC Holding Sdn Bhd. Jadi mungkin boleh terangkan sedikit secara pengambilan atau penggunaan produk susu kolesterol ni, adakah ia sesuai untuk usia yang berapa dan siapa yang boleh menggunakan produk tersebut. Dan soalan kedua, saya teruskan soalan kedua terus. Okey, soalan kedua, pada masa akan datang adakah akan meneruskan pengeluaran produk susu kolesterol ataupun nak mengembang kepada produk-produk lain? Mungkin ada sedikit perancangan akan datang pihak TDC Holding sendiri. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Puan Zubaidah. Banyak soalan kepada saya pula Ustaz. Patut ada soalan kepada Ustaz juga bukan? Patut ada soalan juga kepada Ustaz sepatutnya kan? Okey, untuk menjawab soalan Cik Puan Zubaidah daripada Cosmo. Pertama, sebenarnya produk susu ni sebab kita menggunakan susu asli. Kita tidak ada campuran seperti kuma, seperti gula ataupun benda-benda lain. Jadi dia sesuai sebenarnya untuk semua usia, untuk semua bangsa, untuk semua kaum dan semua jantina. Dan kalau kita mengambil masa untuk cuba belajar tentang susu ni, sebenarnya susu ni memang salah satu minuman asasi yang sangat bagus untuk kesihatan secara keseluruhan, tanpa kira usia dan juga jantina. Dan untuk merujuk kepada soalan kedua, adakah TDC akan mengembangkan produk-produk kita kepada selain daripada produk tenusu? Ya, ada. Memang dalam perancangan, kita dalam final stage. Kita punya lab test, laporan makmar ujian kimia daripada luar negara ikut format FDA, Food and Drugs Association, di bawah kendalian USA, sudah luluskan satu ujian makmar dan kita dalam proses untuk mendapatkan pensijilan halal JAKIM. Jadi sebaiknya pensijilan halal JAKIM ini dikeluarkan, maka akan ada satu produk baru yang berasaskan ekstrak buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi fokus dia lebih kepada antioksidan dan bahan mentah kita ada sedikit delay sebab bahan mentah kita ambil daripada Itali, Amerika dan juga Amerika Syarikat. Jadi akibat PKP ini dan juga isu pandemik COVID-19 ini sudah delay 2 minggu dan insyaAllah akan sampai tengah bulan Februari nanti. Dan kita akan proses untuk semua legality termasuknya pematuhan dari segi HACCP, dari segi GMP, mesti dan terutamanya halal JAKIM. Baru kita akan memasarkan produk itu, bukan je halal JAKIM dari segi bahan mentah, dari segi packaging pun. Walaupun sachet kita yang guna aluminium foil, kita guna aluminium foil yang food grade dan kotak kita pun memang kotak yang sesuai untuk diletakkan untuk makanan. Sesungguhnya prinsip produk TDC, kalau produk tu saya sendiri pun tak guna, saya takkan keluarkan. Dan produk tu kalau tak ada manfaat, kita tidak akan keluarkan. Dan kita nak pastikan produk tu walaupun dari segi packaging produk adalah yang paling kualiti, paling selamat diguna tanpa ada apa-apa unsur kimia yang akan membinasakan kesihatan pengguna-pengguna kita. Sebab tu kita sangat teliti dari segi R&D dan QC produk kita. Okay. Terima kasih Cik Puan Zubaidah. Baik, terjawab kedua soalan daripada Cik Zubaidah. Okey, baik. Oh, saya sukalah dengar. Mungkin nanti kita dapat nantikan juga ya majlis pelancaran produk baru daripada TDC satu hari nanti ya. Dan bukan satu hari nanti, tidak lama lagi. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih kepada Cik Zubaidah daripada Cosmo. Kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Can you hear me, Encik Hafizuddin? Okay.
I need you to bear with me sebab I ada 8 soalan sebab sekalipun saya mewakili rakan-rakan media saya lain untuk bertanya soalan ni. Okay, soalan pertama, I go one by one lah supaya you don't miss out. Okay, soalan pertama, what is your expansion plan for the company, for at least 3 years akan datang untuk memperkukuhkan kehadiran syarikat di pasaran ASEAN? And just now tadi you ada mention that TDC Holdings is currently having a 5% market share in Malaysia. So what is your plan to grow into the ASEAN punya countries? Tapi tadi pun you ada cakap you are currently now in Brunei. So is there any other countries that you're looking at, maybe in Indonesia ke? Okay, terima kasih kepada Cik Amiru. Okay, so far future planning kita terdunggak sikit sebab kesan PKP dan PKPB dan juga pandemik COVID-19. Jadi kita tak boleh terbang ke luar negara, dan jikalau boleh pun saya agak risau situasi pandemik COVID-19 punya penularan yang ada di negara-negara yang kita nak tujui, khususnya di Asia Pasifik. Tetapi macam mana pun perancangan tu masih tetap dijalankan. Dan cuma kita ada penundaan dari segi itu. Fokus kita setakat ni, kita sudah hampir setahun lebih berada di Brunei. Alhamdulillah, jualan di Brunei kita sudah hampir ke arah 1 juta ringgit Malaysia setiap bulan secara konsisten. Dan kemudian kita masih dalam proses untuk ekspor ke Singapura, ke Thailand, dan juga akan ada satu proses yang lebih besar, iaitu kepada sebuah negara yang terbesar di Asia Pasifik, iaitu di Indonesia. Jadi macam mana pun prinsip dan cara kita untuk memasukkan sesuatu produk, di mana untuk peribadi saya rujuk pada buku panduan saya, iaitu Quran dan Sunnah. Dan saya suka tiru cara Nabi Muhammad kita Rasulullah SAW, macam mana beliau, Baginda membuka satu pasaran baru setiap kali dari segi peperangan, dari segi penaklukan, dari segi penyebaran dakwah. Dia akan mula dengan melakukan kebajikan, dia akan mula dengan membuat masjid. Contohnya Masjid Nabawi yang sudah dibinakan. Jadi itu antara cara yang kita nak cuba ikut sebagai satu teladan. Jadi Alhamdulillah kita sudah mula prosesnya, salah satu untuk membawa masuk produk-produk dan juga syarikat TDC secara keseluruhannya ke Indonesia dengan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya beberapa yayasan dan juga beberapa pihak-pihak masjid. Dan juga baru ni kita sudah bersama dengan Ustaz Abdul Somad untuk melakukan siaran dari segi pengkongsian ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu muamalat yang bermanfaat kepada masyarakat-masyarakat Indonesia dan juga Malaysia yang memahami bahasa Indonesianya. Dan ini antara proses kita akan teruskan, termasuk dengan bersama dengan Yayasan Budi Ihsan, dan melakukan satu program Kembara Korban 1001 Asnaf, di mana kita target akan cuba berkorbankan sampai 100,000 ekor lembu, di Afrika, di Malaysia dan juga di Indonesia, bersama dengan tokoh-tokoh seperti Ustaz Abdul Somad, seperti Ustaz Samsul Debat, seperti Ustaz Datuk Kazim Ilyas, dan juga mufti-mufti yang berada di negara Afrika. Jadi ini antara kita cuba untuk menyampaikan dulu kebajikan, mensampaikan juru dakwah sebelum kita bertapak di sesebuah negara nanti. Ini antara kita punya expansion, walaupun kita tidak dapat terbang ke sana untuk mentarikan dokumen-dokumen berjanjian akibat PKPP, tapi sekurang-kurangnya kita sudah membuka jalan di sana, kita sudah membina masjid di sana, kita sudah mula buka telaga di sana untuk mengalihkan pahala kita, walaupun kita belum pun mula bermuamalat di sana, insyaAllah. Okay, thank you. Okay, soalan kedua, kalau Tuan boleh if you can share with us, last year, tahun 2020, berapakah pendapatan yang diraih oleh syarikat for your domestic, berapa, and for ASEAN, just now you mentioned Brunei kan, so boleh tak you disclosekan your Malaysian punya pendapatan and also the other countries beside Malaysia punya pendapatan? So far kalau ikutkan lah, sebab kita masih dalam proses final audition, sebab baru akhir hampir sebulan, kita punya pihak bahagian akaun masih dengan finalisekan audited report. Tapi so far estimation draft from the audited report, jumlah jualan pada tahun 2020 bagi TDC Holding Sdn Bhd
adalah sebanyak 104 juta lebih. 104 AM 104 juta dan di mana dalam 104 juta lebih kurang 10% ada daripada pasaran di luar negara termasuk Brunei dan Singapura. Baik. Okay. Sorry sebab saya pun tengah tulis-tulis jawapan sampai sini. Okay. Third question. Let's talk about this year lah. Untuk tahun ni berapakah sasaran pendapatan TDC Holding? And and I know MLM is that MLM is your only business model ataupun ada tak you apa lagi perancangan you untuk macam to get that sasaran yang you dah letakkan for 2021? Target jualan kita, saya peribadi saya tidak boleh buat anggaran sebenar. Sebab saya ni pelik sikit. Saya sebenarnya selama ni saya peniaga, saya tidak ada buat target jualan setahun tu berapa. Tetapi saya letak target zakat yang syarikat dan peribadi saya boleh hulukan berapa. Jadi selama ni saya lakukan target zakat kita. Alhamdulillah setakat ni kita capai target zakat kita. Untuk tahun lepas hampir 600,000 zakat kita hulukan melalui TDC Holding. Dan insyaAllah tahun ni kita target 1 juta, minimum 1 juta ringgit zakat kita akan hulukan. Zakat perniagaan akan dihulukan melalui TDC Holding Sdn Bhd. Ini antara target yang kita letakkan. Dan soalan kedua, Cik Amirul apa dah? Maaf. Apa formula untuk you memacu syarikat lah. For example tadi kata last year you berjaya bagi 600,000 zakat. Okay. So and daripada zakat itulah that is how you meletakkan your sales target lah. So katalah for this year you nak bagi 1 juta zakat perniagaan. So let's say 1 juta zakat perniagaan equivalent to let's say 10 maybe 10 15 million of your sales target this year. So what's the formula ataupun apakah perancangan you untuk memacu to that 15 million? Secara amnya mulai 1 Januari ni kita melendarkan entry kita untuk mendaftar menjadi seorang pengedah di TDC. Sebelum tahun 2021 package untuk mendaftar menjadi seorang pengedah sah di TDC adalah 330. Tapi pemula pada Januari ini 2021 dengan harga RM120 sudah boleh tapak produk dan sudah didaftarkan sebagai pengedah sah TDC. Ini antara inisiatif daripada TDC Holding untuk diberikan supaya lebih ramai orang yang terkesan ekonomi, terkesan dengan kehilangan sumber pendapatan akibat PKP dan juga pandemik COVID-19 ini ada peluang alternatif untuk mengusahakan satu perniagaan dengan modal yang serendah RM120. Ini antara inisiatif dan insyaAllah kita juga akan ada lagi beberapa inisiatif lain yang digelarkan sebagai TDC Corona Relief Program. Antaranya kita akan memberikan pengedar-pengedar juga pengguna kita mendapatkan laptop ataupun smartphone secara percuma sebab kita nampak sekarang dengan PDPR ni yang dilaksanakan oleh pihak peringkat sekolah banyak ibu bapa mengeluh sebab mereka tak ada phone yang canggih, tak ada phone lebih, tak ada laptop. Jadi ini antara usaha TDC akan lakukan bermula pada tengah bulan Februari nanti untuk cuba untuk menyumbang kembali kepada masyarakat terus menerus. Begitu juga terkini yang tengah siaran secara berkala setiap hari Isnin 9 malam akan ada siaran projek My House di bawah kerjasama bersama dengan Yayasan Budi Eksa Malaysia bersama dengan TV Al-Hijah dan juga TDC Holding Sdn Bhd sebagai peniaga utama membantu untuk membaiki rumah-rumah asnaf yang betul-betul fakir, betul-betul miskin. Kita menanggung segala kos pembaikian dan pembangunan balik sebelum rumah asnaf. Dan ini antara projek-projek yang bagi saya jauh lebih mustahak daripada berapa sales yang kita akan capai, berapa jualan yang kita akan capai, berapa pengedar yang kita akan capai. Tetapi pandangan TDC Holding adalah berapa ramai yang orang kita boleh bantu, berapa ramai masyarakat, berapa ramai orang ubah hidupnya dari segi kesihatan melalui produk kita, berapa ramai orang yang ubah hidupnya dari segi ekonomi melalui program dan juga sistem pengedaran yang kita lakukan.
Jadi itulah antara pelaksanaan daripada TDC Holding Sdn Bhd. Terima kasih Cik Amirul. Okay, soalan nombor 4, sorry. Okay, setakat ni sebab yalah, because I'm asking from a business point of view. Setakat ni ada berapa ramai ejen atau pengedar? And then satu lagi, tadi you ada cakap pasal untuk jadi your pengedar ataupun ejen, you akan buat yang RM120 punya tu. In a way itu akan membuka peluang kepada ramai lagi orang untuk macam mendapat pendapatan tambahan, and especially dalam COVID punya ni kan. So you ada letak target ke untuk berapa ramai orang untuk ambil untuk jadi ahli untuk yang RM120 punya kempen tu? Alhamdulillah, so far ikutkan dalam rekod dalam sistem kita sepanjang Januari sudah ada lebih daripada, saya rasa hampir 25,000 pengedar yang berdaftar dengan harga pakej RM120 itu, dan feedbacknya amat positif sebab saya sengaja melihat kepada 20 lebih ribu pengedar yang didaftarkan di bawah RM120 ini, sudah hampir ada lebih daripada 3,000 pengedar sudah mula menikmati bonus melebihi daripada RM50. Jadi dengan kata lain, mereka hanya melaburkan RM120 untuk bisnes ni, mereka sudah mula dapat hasil walaupun sekecil RM50. Jadi mula nampak kesannya, mula nampak impaknya, dan Alhamdulillah. Dan up to date, so far kalau ikut catitan setakat bulan Januari 2021, kita sudah ada lebih kurang 200,000 orang ejen di seluruh Malaysia termasuk di Brunei. Yang betul-betul aktif mendapat bonus sudah hampir 5,000 orang setiap bulan. Yep. Wow, that is a very good initiative. Yalah kan, this, okay. Soalan nombor seterusnya. Okay. Bagaimana melihat perkembangan pasaran di tengah-tengah penularan COVID-19 ni? Sebab yalah, normally everyone or every company memang akan ada the challenge ataupun inilah, setengah company kita tengok gulung tikar apa semua. So bagi pihak TDC ada tak perkembangan you dalam COVID-19 ni, and then strategi you lakukan untuk kekal relevan dalam market sepanjang COVID-19 ni lah? Saya selama ni peniaga pelik sikit. Jadi kalau ada yang ikuti Facebook yang bukan di TDC terasa, saya mohon maaf dulu. Sebab selama ini di TDC kita seperti lawan arus untuk makluman Cik Amirul. Apabila orang duduk mengeluh hilang punca pendapatan, apabila orang duduk mengeluh pandemik COVID-19 ini menyebabkan mereka banyak kekangan, banyak kesusahan, tapi TDC melawat arus. Pengedar-pengedar di TDC melawat arus. Untuk makluman Cik Amirul dan juga orang luar sana, 2020 kita adalah first time sebenarnya mencecah 100 juta jualan. Wow. Okay? Pada setahun sebelum itu, jualan kita tak sampai pun 40 juta. So pendek kata sebenarnya dalam sepanjang pandemik COVID-19 ini, jualan kita meningkat 3 kali ganda. Okay, tapi masa yang sama, pengedar kita pun menikmati peningkatan jualan yang cukup luar biasa. Kita sudah ada pengedar-pengedar lebih daripada 4 orang menikmati pendapatan lebih daripada 100,000 setiap bulan, 100,000 bersih, dan kita ada lebih daripada 30 orang pengedar yang menikmati bonus lebih daripada 50,000. Dan kita ada lebih daripada 100 orang yang sudah menikmati bonus lebih daripada 10,000 setiap bulan. Dan kita ada lebih kurang 3,000 lebih orang yang menikmati bonus minimum, gaji minimum sebenarnya. Gaji minimum 1,000 lebih. Jadi ini satu benda yang sedikit melawak akal. Dan saya sendiri pun tak boleh nak jawab soalan ni kenapa berlaku begitu. Tapi mungkinlah saya selalu merayu kepada the best promoter, the best media social, the best pengiklan, the best event manager. Dan the best itu kita selalu merayu dalam setiap sujud kita, dalam setiap zikir kita.
Setiap kali kita laksana perniagaan, setiap kali melakukan jualan, setiap kali malah sampai sekarang dalam majlis pun, dalam hati kita berzikir, kita minta that best promoter, that best advertiser, that best event manager, that best business partner untuk memudahkan segala urusan perniagaan kita. And no one is better than Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebab itu. Betul. Allah. Betul. Alright. Okay. Next question. Tadi Tuan ada cakap sekarang tengah R&D ataupun tengah finalizing bakal mengeluarkan satu produk yang berasaskan ekstrak buah-buahan dan sayur-sayuran. So ada tak dah ada nama ke ataupun maybe boleh share sikit secara terperinci sikit. Is that product kesihatan juga ke ataupun adakah kecantikan ke ataupun is it a vitamin ke apa ke? Semua soalan menuju saya, Ustaz. Macam mana ni? Ustaz kesian. Maaf Ustaz. Tak ada orang tanya Ustaz soalan. Kesian Ustaz. Okay. Jadi that product dia punya nama sudah ada sebab kita sudah submit kepada JAKIM. Sebab halal JAKIM merupakan, untuk makluman semua, halal JAKIM merupakan salah satu standard halal yang paling tinggi di dunia. Walaupun selalu dikencam oleh rakyat Malaysia sendiri, sebenarnya di luar negara, orang lihat JAKIM sebagai satu perbadanan yang sangat tinggi, sebagai satu tempat rujukan oleh negara-negara Islam lain, menjadi sebagai contoh dari segi pensijaan halal mereka. Jadi halal JAKIM ini mereka menilai bukan saja pada produk tersebut, tetapi juga bahan mentahnya, cara pemprosesannya, kilangnya, bekerja kilangnya, pemiliknya, sampailah ke packaging. Sampai begitu sekali mereka menilai. Sebab itu halal JAKIM merupakan salah satu pensijaan halal yang paling payah nak dapat di dunia. Sebab tu ada banyak produk di luar sana mereka mengelak untuk daftar halal JAKIM, mereka guna halal daripada negara lain. Saya tak nak cakap nama lah, takut negara lain terasa. Jadi untuk produk ni kita wajib sudah ada packaging, sudah siap dan sudah ada drafting dan sudah ada nama pun sebenarnya. Saya selalu share di Facebook, nama dia Berry Mix. Ambil sempena dengan dia is a mixed berry. Kita mixkan semua berry, buah-buahan dalam bentuk berries dan kita ada campurkan dengan sayur-sayuran. Kita ekstrak. Dan bahan mentah kita import daripada UK, daripada US dan juga Itali dan juga Kanada. So semua bahan mentah kita import, kita packaging di kilang yang berada di Semenyih bersama dengan Olga Bio Manufacturing. Dan produk itu kita dijangka lah, harap-harap JAKIM boleh percepatkan proses penjejaan halal supaya kita boleh launching sebelum ataupun semasa Ramadan lagi. Dan produk itu kita sudah dapat kelulusan dari segi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melakukan satu functional claim yang diiktiraf dan dibuktikan oleh KKM sendiri, di mana kita ada vitamin C yang cukup tinggi nilainya. Dan saya rahsiakan dululah functional cream tu apa, sebab nanti tak ada pula surprise kan. Dan kita kaya dengan vitamin C dan terbukti sangat tinggi dari segi sifat antioksidan dia, ataupun kalau bahasa biasa dia panggil awet muda. Jadi produk ini fokus untuk kesihatan dalaman dan juga luaran. Dan untuk makluman semua, vitamin C sangat penting lah. Sepanjang pandemik COVID-19, orang untuk cakap vitamin C. Okay. Alright. Okay. To elaborate on that juga, adakah produk keluaran TDC Holdings ni sangat mesra wallet pengguna from berapa range tu Tuan? Harga tu? Produk kita tidak murah sebenarnya kalau nak berbanding dengan produk-produk di luar yang jual di hypermarket. Produk kita bermula dengan harga RM120 per box. Tetapi apabila kita berdaftar serendah RM120 sebagai pengedar, kita boleh menikmati diskaun sehingga 50%. Jadi untuk margin keuntungan sebagai seorang penjual runcit, dia punya keuntungan runcit boleh sampai 50%. Jadi ramai orang mendaftar untuk menjadi pengedar, sebenarnya mereka bukan pengedar pun. Mereka hanya menikmati produk yang lebih murah dengan diskaun sebanyak 50%. Malah kalau mereka mencapai syarat-syarat dari segi pembelian dan jualan, mereka akan dapat 4 kotak produk percuma setiap bulan daripada TDC Holdings Sdn Bhd. Okay. Terima kasih. Okay, last soalan untuk Ustaz lah yang ni
kita nantikan soalan untuk Ustaz. Okay. Ustaz, Lariba Consulting bukanlah mengiktiraf tapi dalam untuk menganugerahkan patuh syariah ni, Ustaz dan tim Ustaz telah melihat keseluruhan of cara pengendalian business proses oleh TDC. So adakah Ustaz menilai sekali kepada the whole sistem MLM yang TDC Holdings keluarkan, dan kalau ya, apakah perbezaan sistem MLM TDC berbanding dengan syarikat-syarikat MLM yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. MLM seperti mana sistem-sistem pemasaran dalam Islam ni, semuanya asalnya adalah harus. Ya, kita ambil jalan tu dulu, asalnya adalah harus. Jadi dalam muamalat pun apa ni asalnya semuanya harus. Jadi kalau MLM pun kita ambil sebagai harus juga. Cuma kita kena cari apakah kaedah-kaedah yang digunakan dalam MLM itu berbeza antara satu syarikat dengan satu syarikat yang lain. Ya. Jadi kalau berkenaan dengan TDC ataupun syarikat lain, kita tengok apakah prosesnya, apakah pelan pemasarannya, macam mana syarat-syarat menjadi orang kata menjadi ahli dan sebagainya. Kita kaji. Ya. Contohnya setengah-setengah MLM dia kata ada produk. Ya, dia kata ada produk. Tapi bila kita kaji, kita tengok dia punya audited account, dia tak ada langsung inventory, tak ada langsung cost of goods sold dan sebagainya. Maksudnya syarikat tu dia tak menjual produk. Dia sebenarnya dia buat pertukaran duit. Ya, buat pertukaran duit. Dia tunjuk kata ini ada produk kamu beli, kami akan tolong jual. Tapi dalam dia orang punya financial statement tak ada benda tu. Berlainan sungguh dengan TDC sebab semua produk adalah produk yang G2, real produk. Ya, produknya semua diorder daripada syarikat, masuk dalam akaun dan sebagainya dan dibeli oleh pengedarnya. Itu asasnya yang kita kena pastikan dulu. Kalau produk tak ada, dia money game. Ya, dia money game maksudnya dia ambil duit dan dia rotate duit sahaja dalam satu skim piramid. Kemudian kita tengok dari segi pembahagian bonus dan sebagainya. Adakah ia berdasarkan kepada penjualan produk ataupun dia berdasarkan kepada yuran? Ya, kadang-kadang yuran begitu tinggi sekali. Ya, dan yuran itu dibahagi kepada downline. Itu adalah satu yang dilarang oleh syarak. Ya, dalam kes TDC contohnya, dia tak ada yuran langsung. Semuanya adalah berasaskan pada produk. Ya, produk sahaja. Dan kemudian tak ada macam paksaan sama ada kamu kena jual minimum macam ni untuk dapat komisen kaki dan sebagainya. Tak ada itu. Itu yang dilarang oleh syarak. Ya. Kebanyakan MLM dan sebagainya, mereka menetapkan kena ada personal sale baru boleh dapat commission group overriding dan sebagainya. Itu dilarang oleh syarak juga. Ya, kemungkinan mereka tak beli untuk diri sendiri tapi mereka berusaha dalam grup tu. Jadi dari mana kami dapat asas-asas ni? Kebanyakannya daripada ulama-ulama muamalat di Malaysia juga. Ya, mereka selalunya menulis buku berkenaan dengan MLM dan juga garis panduan daripada JAKIM. Tapi di Malaysia ini pada dasarnya tak ada satu piawaian yang tetap. Piawaian untuk produk ada, piawaian general untuk pelan pemasaran ada, tapi kepada keseluruhan syarikat tak ada. Ya, tak ada. Jadi dia depend on setiap satu penasihat syariah. Kami ada metodologi kami sendiri. Metodologi contohnya kami akan masuk dalam syarikat seperti TDC, kami akan kita buat as-is punya audit. Ya, apakah syarikat, perjalanan syarikat dan sebagainya, dan kemudian kita akan bagi cadangan. Contohnya kita bagi cadangan, stokis semua mesti ada, selain daripada menjual produk syarikat, mesti mempunyai akaun perbankan Islam. Ya, mereka mesti ada perbankan Islam. Kalau tidak, mereka tak boleh jadi stokis. Kita nak elak masyarakat daripada terlibat daripada riba. Itu saja. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Ustaz. Okey, itu saja daripada saya. Thank you so much. Terima kasih.
Terima kasih Amirul daripada 22 Media. Kita dapat 8 soalan ya dan semuanya dijawab dengan baik daripada Ustaz dan juga Encik Hafiz tadi. Hebat. Saya memang suka tadi. Kita dapat banyak informasi daripada Amirul dan juga informasi daripada TDC dan juga Lariba pada hari ini. Baiklah, terima kasih Amirul. Dan kita akan lebih kurang 3 lagi sahaja rakan-rakan media yang akan berkongsi soalan mereka. Jadi mari kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Hello. Assalamualaikum. Dengar tak? Okay. Saya ada 2 soalan. Soalan pertama, adakah TGC Holding menerima cabaran kerana pandemik COVID-19 dan juga MCO yang diperkenalkan oleh kerajaan? Soalan kedua, siapakah persaingan utama TDC Holdings di dalam pasaran dan apa yang membezakan produk TDC dengan kompetitor anda? Ya, okay. Assalamualaikum, ya Cik Mukmin. Cantik namanya daripada Malaysia kini. Soalan pertama adalah cabaran sepanjang pandemik COVID-19 ini kepada TDC Holding. Salah satu adalah penghantaran ataupun shipment logistik di dalam negara dan juga di luar negara. Okay, untuk makluman Cik Mukmin dan juga semua di depan untuk yang mengikuti sidang media ini, kita punya cabaran salah satu sebab majoriti, boleh kata 99% kita punya bahan mentah untuk produk kita adalah imported. Semua daripada luar negara, sama dari New Zealand, daripada UK, daripada Ireland, daripada US dan terkini daripada Itali, daripada Kanada. Jadi semua ini mengalami satu delay shipment sepanjang pandemik COVID-19 ini. Kadang-kadang yang kelakarnya apa? Di pelabuhan di UK, salah satu anak kapal dia positif COVID. Jadi satu kapal semua kena delay 2 minggu, 14 hari. Jadi dah clear di sana, buat swab test, 14 hari quarantine, satu kapal dah sanitize, bergerak. Lepas tu per minggu-minggu, marah bulan lamanya, akhirnya sampai semula. Sampai dari Malaysia, sebelum naik ke Pelabuhan Klang, swab test, ada lagi positif. Lagilah 14 hari. Jadi semua tu dugaan lah sepanjang setahun tu. Tu sebab sepanjang 1 tahun 2020, kena pula dengan TDC mengalami satu fenomena yang luar biasa. Okay, di mana sebelum ini saya sudah menjawab, sales kita meningkat 3 kali ganda sepanjang pandemik COVID-19. Jadi kita mengalami putus stok beberapa kali akibat daripada delaynya shipment, logistik daripada bahan mentah. Dan kemudian cabaran kedua, bila dah sampai proses di kilang, delay logistik yang berada di dalam negara. Khususnya di Sabah Sarawak, delay sampai seminggu, delay sampai 14 hari. Sebab semua logistik, tak kisah courier service ke apa pun, semua mengalami lambakan produk-produk sampai orang hantar di Facebook macam mana gudang mereka, warehouse mereka limpahan barang penuh. Jadi ini salah satu cabaran cukup besar kepada TDC. Dan kemudiannya apabila produk itu semua sampai kepada master dealer ataupun stokis kita, stokis nak stock out. Sebab mereka tak boleh nak buat COD, mereka tak boleh nak buat delivery sebab PKPD, PKPP, tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah, mereka kena buat post. Sekali lagi, kena lagi cabaran logistik. Jadi ada orang bila dia order 1 hari bulan, dia akan dapat produk pada akhir bulan. Jadi lebih-lebih di Sabah Sarawak. Jadi ini cabaran yang besar. Dan sebab kenapa saya cakap cabaran besar, sebab benda itu berkaitan dengan satu kepercayaan. Pertama, apabila kita pihak HQ, kita delay stock out. Kita maklum kepada master dealer, kepada stokis bahawa produk kita belum sempat nak proses sebab demand meningkat 3-4 kali ganda. Kedua, shipment kita delay 3-4 minggu. Adakah stokis akan percaya apa kita cakap? Sebab mereka tak tahu macam mana pengurusan buat kerja siang malam. Diorang tak tahu macam mana kilang kita curi-curi buka. Boleh cakaplah sekarang tapi jangan bagi cek pula Miti ya. Curi-curi buka 24 jam untuk menambung production. Macam mana susah kita susah nak cerita ke orang. Jadi kepercayaan master dealer kepada kita sangat penting. Dan seterusnya, macam mana pula pengedar-pengedar nak percaya kepada stokis dan juga company. Sebab dia sudah bayar duit, tapi produk belum sampai.
Dan macam mana pula dengan pengguna-pengguna daripada di bawah pengedar-pengedar tu? Macam mana kepercayaan kepada pengedar, kepada stokis dan kepada HQ. Jadi sepanjang 1 tahun ni, kita mengalami satu ujian bukan saja logistik tetapi satu ujian setara mana ketelusan syarikat, setara mana kejujuran syarikat, setara mana kepercayaan daripada pengguna sampai ke staf, kepada saya, kepada TDC Holding Sdn Bhd. Jadi ini antara cabaran yang cukup besar lah bagi saya. Soalan kedua Cik Mukmin adalah apa? Minta maaf saya tak hafal, tak catat soalan. Soalan kedua saya, siapakah persaingan utama TDC Holdings di dalam pasaran dan apa yang membezakan produk TDC dengan kompetitor anda? Mungkin kena marah orang lagi saya jawab, tapi saya jawab jugalah, okay? Sebab ini program TDC kan. Bagi siapa yang tak join TDC, jangan tengoklah, boleh tutup sekarang. Okay. Jadi sebab macam cara saya berniaga berbeza, sebab sebaik je Allah SWT memberikan saya hidayah. 11 tahun lepas saya banyak lihat balik apa yang Quran dan Sunnah mengajar. Jadi cara saya menetapkan target jualan adalah dengan berzakat dan bersedekah. Saya tak lihat sales saya berapa, tapi saya lihat bulan ni, hari ini, minggu ini sudah sedekah berapa, sudah boleh mampu bayar zakat berapa setahun ni. Dan begitu juga dari segi perancangan strategi pemasaran, pengkajian tentang persaingan hampir tidak ada. Tak percaya boleh tanya staf saya tak ada departmen langsung untuk mengkaji tentang marketing. Saya tak ada staf seorang pun untuk mengkaji dengan pesaing-pesaing. Kadang saya tak kenal pun itu adalah pesaing kita. Sehingga pengedar saya, pengguna saya bagi tahu, rupa-rupa ada satu produk susu di pasaran luar sana. Rupa-rupanya ada satu syarikat yang begini-begini. Rupa-rupanya ada orang melaporkan KKM kata produk kita ada steroid. Rupa-rupanya ada Jadi saya tahu daripada orang lain. Saya tidak ada sengaja pergi cari siapalah pesaing kita buat satu SWOT analysis, kita buat satu kajian yang intensif, kita buat pengintip, menyamal, masuk kepada syarikat-syarikat tu untuk condemn dia. Kita sejujurnya tidak ada. Kita fokus apa yang kita nak lakukan sebab perancangan perniagaan TDC bukan letak pada 1 tahun. Bukan juga letak kepada 5 tahun. Untuk pengedar yang lama bersama dengan saya, perancangan TDC Holding kita letak minimum 100 tahun. Jadi apa yang akan berlaku selepas 100 tahun? Maksudnya apa yang akan berlaku pada 2116? Kita mula 2016. Pada tahun 2116, TDC dilihat ke sebagai apa? TDC ada di mana? TDC itu macam mana? Dan kita sudah sampai ke mana dan macam mana orang bersama dengan TDC pergi. Dan pada 100 tahun tu, pada tahun ke-100 tu, hari pada tahun ke-100 tu, saya baru undur balik untuk melihat balik tahun ke-90 macam mana, ke-80 macam mana, 10 macam mana, 1 macam mana, sebulan macam mana dan seminggu macam mana. Jadi apabila kita meletak perancangan perniagaan kita selama 100 tahun, persaingan setahun dua tu bagi saya tidak ada nilainya sebab dia hanya 1% daripada 100 tahun kita. Sebab itu kita tidak melihat kepada persaingan, kita melihat adakah pada tahun 2116 TDC Holding Sdn Bhd ataupun TDC Holding Bhd masih ada di Malaysia, masih ada di dunia ini. Bagi saya itulah persaingan pada diri kita untuk kekal relevan. Tidak tutup, tidak bankrupt, kekal konsisten, kekal membesar sampai tahun ke-100. Inilah persaingan yang paling besar bagi diri kita sendiri. Baiklah, terjawab soalan daripada Cik dah ya? Okey. Cik Mukmin dah daripada Malaysia Kini. Terima kasih. Baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan, memandangkan kita dah lihat ataupun dah dengarkan yang Encik Muhammad Hafizuddin menjawab pelbagai soalan daripada rakan-rakan media kita yang di mana sangat-sangat orang kata beneficial untuk penonton dan juga rakan-rakan media. Dengan itu, kita telah pun sampai ke penghujung ya sidang media kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Hafizuddin dan juga Ustaz Abdul Aziz ya atas menjawab soalan-soalan daripada rakan-rakan media kita pada hari ini dan juga tidak ketinggalan I want to say thank you to all our media friends who have been here from the start to the end. Thank you so much dan kami amat
amat terharu dengan participation daripada pihak media kita pada hari ini. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai ke penghujung Majlis Pengiktirafan Syarikat Multi-Level Marketing Patuh Syariah TDC Holding Sdn Bhd. Bagi pihak TDC, kami amat berbesar hati di atas kesudian yang sedang menonton kerana anda yang jayakan majlis yang cukup bersejarah ini pada hari ini. Dan dengan itu juga, saya ingin sarankan kepada semua yang sedang menonton, jangan lupa untuk layari website c2joy.net dan juga tdc2joy.com untuk maklumat lanjut berkenaan TDC. Dan juga jangan lupa untuk like dan juga follow Facebook page kami. Dan kita juga ada Instagram iaitu c2joy_HQ. Make sure follow itu juga. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya Syafiq Chulan ingin mengundurkan diri terlebih dahulu. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita jumpa kembali di masa yang terdekat, insya-Allah, dan bye-bye.